Selamat sejahtera, wanakum, tak cahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali lagi dengan satu perkara yang berkaitan dengan ilmiah. Supaya rakyat Malaysia tahu apa itu mereka wujud lagi ke, mereka dah hak ke, supaya semua rakyat boleh bangkit dan mempertahankan hak mereka, ya. Iaitu berkaitan dengan hak orang asli ataupun hak orang asal. Siapakah orang asli ini? Ya, seperti mana kita tahu orang asli ini adalah orang asal yang menduduki negara ini sebelum merdeka lagi. Ya, itu adalah realiti yang sejarah mengajar kita. Hari ini saya nak bagi tahu satu pendapat saya daripada kajian saya, iaitu masyarakat asli ini seringkali dipandang hina dan hampir dilupakan sumbangan mereka. Ya, sebab apa? Di sekolah, di buku-buku teks pun tidak menyatakan kewujudan mereka. Sebab apa? Mereka cuma ada 150,000, iaitu 0.6%. Ya, 0.6%. Ya, kewujudan mereka di Malaysia ataupun populasi di mereka memang amat sedikit, tetapi mereka masih wujud di negara ini dan mereka masih layak diiktiraf sebagai pejuang ataupun memberi sumbangan atas kemerdekaan. Ya, masyarakat asal terdiri, okey, saya bagi tahu dia punya sejarah sedikit, saya singkatkan. Masyarakat asal ini terdiri daripada 18 suku dan mereka ada 3 kumpulan, iaitu Senoi, Negrito, Proto Melayu. Ya, dan di situ pun mereka diberikan hak. Ramai antara kita lagi tak tahu apa yang orang asli ini miliki, apakah hak sebenar dia dari segi perlembagaan, dari segi undang-undang. Itu saya datang hari ini untuk perjelaskan supaya semua faham kewujudan mereka. Perlu mendidik anak-anak kita, budak-budak, kanak-kanak sekolah, bagi tahu sejarah ini. Ini adalah penting untuk ekosistem negara dan geopolitik negara, sebab mereka wujud dan mereka ada sumbangan. Jangan anak tirikan ataupun menganiayakan mereka atas hak mereka. Ya, hak perlembagaan mereka saya nyatakan, kedudukan masyarakat orang asli ada kedudukan dalam perlembagaan perkara 8 kesamarataan kurungan 5 subsection C. Ya, dalam perlembagaan saya bawakan perlembagaan dalam perkara 8 ada kewujudan mereka. Dan dekat situ perkara 8 ini menyatakan perlembagaan persekutuan menyentuh mengenai kesamarataan, dan subsection 5C, ya, menyatakan perkara ini tidak menidaksahkan atau melarang apa-apa peruntukan bagi perlindungan termasuk perizinan tanah, ya, untuk orang asli. Ya, itu adalah hak perlembagaan mereka. Dan daripada segi akta undang-undang, mereka sendiri ada akta orang asli 1954, akta 134. Sebelum merdeka lagi akta ini dah diwujudkan dan dibahasa Melayukan selepas merdeka. Ya, ada wujud, boleh pergi Google, boleh pergi cek, ya, akta 134. Dan mereka juga terdiri daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli atas kemajuan ekosistem mereka dan geopolitik bangsa-bangsa yang dikatakan duduk dalam hutan, duduk tak ada peradaban, masih dianggap hina sebab mereka tak mempunyai agama. Jangan salah dan saudara dan saudari, ya, mereka mempunyai agama atas kepercayaan mereka, iaitu animisme ataupun kepercayaan kepada sumber-sumber alam. Itu adalah kepercayaan mereka. Ya, jangan kita menganiayakan mereka. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia menjaga semua. Walaupun mereka minoriti, hak kita untuk menjaga mereka adalah keperluan atas dasar kemerdekaan. Sebab apa saya katakan atas dasar kemerdekaan? Ya, kalau saudara dan saudari pernah dengar Senoi Perang, ya, dalam bahasa Semai maksud dia pejuang. Mereka adalah silent killer. Mereka adalah semuanya dalam Senoi Perang ni. Mula-mula mereka tak ramai, mungkin dalam 10 orang yang dikatakan silent killer dan mempunyai ilmu perhutanan yang begitu tinggi levelnya untuk membunuh Parti Komunis Malaya. Ya, jangan lupa kita dalam Malaysia ini daripada 1946 sampai 1960 diancam oleh PKM, Parti Komunis Malaya, iaitu komunis yang kita selalu gelar komunis. Ya, salah satu kumpulan yang menghapuskan ideologi komunis di Malaysia. Ya, Senoi Perang ada sumbangan, dan saya pun pernah membaca ataupun mengkaji ataupun menonton beberapa video berkaitan dengan Senoi Perang ini. Saya sendiri goosebumps, maksudnya saya terharu sangat. Besar betul dua orang punya pengorbanan, dan bukan main-main, sebab mereka ada ilmu hutan yang begitu hebat sampai PKM boleh pupus dekat tangan mereka. Ramai dia orang bunuh, pancung dan kejam mereka. Atas dasar apa? Cuba fikir balik, atas dasar apa mempertahankan hak mereka? Sebab tanah dia orang diceroboh, dia orang pertahankan. Itu adalah sejarah yang betul. Ya, mereka pertahankan sampai ke hari ini. Senoi Perang masih wujud. Ya, Senoi Perang ini antara satu cawangan dalam PDRM.
ya, dari zaman perang lagi, ya. Mereka ada adat, ya. Saya pergi pula ekosistem diorang. Saya sendiri ada banyak sahabat berkaitan untuk dengan orang asli ini, orang asal, ya, orang asal. Mereka sendiri mempunyai adat, mereka sendiri ada bahasa-bahasa tertentu untuk mereka, dan mereka ada pakaian tersendiri. Saya tertarik dengan diorang punya pakaian, walaupun dengan daun-daun, bunga-bunga, dengan alat-alat kayu, tapi mereka ada adat itu untuk menceritakan kepada rakyat. Tapi rakyat Malaysia berapa ramai yang tahu? Yang kerajaan sendirinya tidak mengeluarkan mereka daripada adat mereka. Keluarkan mereka menunjukkan, contoh dalam hari perayaan, hari kemerdekaan, tunjukkan mereka ini wujud. Sudah cukup, ya. Pertempuran gerila, saya amat minat. Saya suka dalam sistem peperangan. Saya minat baca. Bila saya baca pasal senario perang mereka punya pertempuran gerila, kemahiran bertempur ni memang hebat. Kita kena mengakui, ya, kita kena mengakui, dan mereka mempunyai satu semangat yang luar biasa atas apa yang dipelajari di dalam hutan, ya. Dan bila kita lihat, ya, bila kita lihat di luar sana, ramai lagi orang asli dianiaya, ya, termasuklah orang Melayunya sendiri merampas hak tanah dia, sebab mereka ada tanah adat. Tanah adat yang diwarisi oleh nenek moyang diorang sampai ke cucu cicit. Tetapi hari ini perkara ini dah dirampas, dah dicuri, dirampas, dan mereka diperbodohkan dari semua segi atas alasan mereka tidak berpendidikan dan mereka tidak mengetahui atas apa-apa geopolitik berkaitan dengan kerajaan dan dunia. Itu adalah satu tangkapan yang salah yang perlu saya sedarkan. Jangan perbodohkan diorang, sebab mereka diberikan satu kuasa ataupun hak istimewa yang begitu besar dari segi perlembagaan dan undang-undang mereka. Ya, dalam Akta Orang Asli 1994, Akta 13 sendiri pun ada mempunyai section-section yang berkaitan dengan tanah adat mereka. Ya, begitulah kita perlu tahu. Sebab apa saya lihat bila tengok dekat akhbar-akhbar ini, orang asli ni selalu diperbodohkan dari segi tanah mereka dirampas, mereka pula merayu dekat kerajaan, sedangkan itu adalah tanah adat yang diberikan daripada segi perlembagaan, dari persekutuan ataupun dalam kuasa agung, ya. Mereka ada perizinan tanah mereka sendiri. Tetapi apa yang malangnya di hari ini, kapitalis ataupun kerajaan, orang kaya yang mempunyai duit pergi ambil tanah dia, tanah Musang King, ya, tanam pokok durian, tanam segala hasil yang boleh menguntungkan mereka, tapi mereka sudah lupa itu adalah hak orang asli. Kenapa kamu mahu ambil? Ya, kamu boleh beli tanah di tempat lain di luar sana. Kenapa kamu harus ambil hak tanah orang adat, orang asli ini? Itu adalah satu penindasan. Ya, penindasan. Kerajaan selalu kena peka. Bukan tak pernah tengok di Gua Musang dulu berapa ramai tanah dia orang dirampas oleh kapitalis, orang golongan kaya yang berduit ini, ya. Lalu, ya, kalau seperti ini, kalau kita berlakukan tidak adil kepada orang asli, sampai bila diorang dalam satu sistem yang diperbodohkan oleh kapitalis-kapitalis yang ada di Malaysia ini, ataupun orang kaya, orang berduit, ya, mereka tak pergi ganggu orang. Ya, mereka masih menjaga ekosistem perhutanan seperti sedia kala yang dulu nenek moyang diorang jaga, sebab mereka mementingkan alam semula jadi untuk dijaga. Ya, orang kita ini pergi rampas hak dia, pergi daripada bandar pergi ke perkampungan orang asli, kan rampas hak dia. Mana boleh? Mana sama adil? Kita perlukan sama adil. Jangan ganggu hak dia dan jangan rampas hak dia, dan jangan pergi tempat dia untuk kepentingan-kepentingan berkaitan dengan duit. Itu penting saudara dan saudari. Ya, kita pentingkan benda ni. Ajarkan kepada anak-anak, hak ni orang asli punya, kami jangan usik. Bila dia dah berduit, macam-macam difikirkan. Ni orang asli, kita boleh bodohkan dia. Kita ambil tanah dia, lepas tu kita suruh dia bayar untuk jalan ni. Kita ambil tanah dia, kita bagi buat jalan baru, lepas tu suruh dia bayar setiap bulan RM30 ataupun setiap tahun RM30. Itu adalah benda yang paling bodoh di situ oleh kapitalis. Sebab apa? Tanah dia, kenapa dia nak bayar? Fikir balik logik. Kenapa dia nak perlu bayar atas tanah dia? Sebab itu hak dia. Hak tanah adat dia. Tetapi kau rampas dan kau perbodohkan dia. Ini perkara yang saya tidak boleh terima. Saya pun pernah dengar perkara ini banyak kali. Ya, saya harap rakyat Malaysia boleh faham apa yang saya sampaikan berkaitan dengan perlembagaan, undang-undang ekosistem ataupun geopolitik orang asli ini. Mereka terbentuk di Malaysia ini dan mereka ini wujud asalnya. Ya,
Bukan orang ada pendatang ke pelarian ke, tidak. Mereka asalnya wujud dan mereka ada pelbagai sumbangan. Dan satu lagi ingin saya sampaikan kepada kerajaan Malaysia, kerajaan persekutuan, bila buat satu perayaan kemerdekaan ataupun perayaan berkaitan dengan kenegaraan, orang asli selalu tidak ada dalam poster-poster. Selalu ada Cina, India, Melayu. Di manakah orang asli? Sabah, Kadazan Dusun pun ada. Tapi di manakah orang kedudukan orang asli di Malaysia? Seperti mana perlembagaan menyatakan kepada kita? Kita perlu tunjukkan kedudukan mereka juga atas dasar perlembagaan dan undang-undang mereka. Mereka wujud. Bila mereka wujud, kita kena tunjukkan, buktikan mereka ini boleh menghasilkan pelbagai perkara yang boleh membina geopolitik ataupun perpaduan di negara. Saya harap sangat perkara ini dapat dilaksanakan dalam silibus-silibus sekolah mengajar. Bagi tahu kanak-kanak kewujudan mereka pasal peperangan dulu sana, perang PKM menentang. Ya, itu adalah sejarah. PKM, Parti Komunis Malaya ini menentang di Malaysia. Mereka bukan masuk bandar, mereka masuk hutan. Bila masuk hutan, orang kita dah mengelumpuk. Sebab apa? Mereka tak ada kemahiran dalam hutan. Bila sena perang datang membantu, itu adalah satu sumbangan atas kemerdekaan. Sebelum merdeka, mereka dah membantu. Bila kita dah merdeka, sebenarnya kerajaan dari dulu lagi mementingkan hak-hak mereka. Ya, sebab apa saya katakan hak mereka tetap dirampas? Sebab apa? Mereka tetap dianiaya, hak mereka tetap dirampas seperti tanah adat mereka diceroboh oleh kapitalis, orang luar datang cari duit di sana, mereka dibodohkan dan mereka ditidakkan. Ya. Itulah kita perlu menitik beratkan kewujudan mereka. Saya harap perkara ini sampai kepada semua dan viralkan isu ini supaya ramai rakyat lagi boleh faham atas kewujudan orang asal di Malaysia ini tetap ada dan mereka walaupun sedikit 0.6% populasi di Malaysia tapi mereka tetap wujud. Sekian, terima kasih.